كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Dan kita sambung kitab Jawi muka surat 6, 3 baris daripada bawah. Adapun kitab Rumi yang macam saya, muka surat 24, yang bunyinya qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, lawannya daripada yang mustahil 90, maka jadilah 18 sifat. Inilah yang masuk di dalam iftiqar. Baik. Jadi kita sambung lagi perbicaraan di dalam sifat 20. Lama dah ni, tinggal tak? Kitab ada lagi tau? Ada. Ingat hilang dah kitab. Dah 3 bulan nak. Tahu ingat lagi ke tidak, tak tahulah. Dan 3 bulan kadang-kadang kita lupa dah. Bayang mati Allahu Akbar. Takut tak ingat ilmu mengaji. Kan? Tu. Ni kita sambung lagi sifat 20. Sifat 20. Kita dah bicara habis dah sifat 20 tu. Kemudian dia masuk dalam pembahagian 4 kumpulan. Ingat 4 kumpulan tu, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian daripada 4 kumpulan tu pula, dia bahagikan pada 2 sahaja kumpulan, iaitu istiqna' dengan iftiqar. Istiqna' kita dah bicara dah syarah dah. Kemudian kita masuk iftiqar. Iftiqar pun kita dah syarah sebahagian. Yang wajibnya kita dah syarah. Sekarang nak syarahnya bahagian yang lawannya daripada iftiqar tu. Cuba ingat baliklah. Istiqna' dengan iftiqar ni apa dia? Istiqna' tu ambil daripada perkataan ghana. Ghaniyun asal kataan dia, iaitu dengan makna kaya. Istiqna' tu maknanya Allah itu maha kaya.
Itu nak bicara dia. Maka ulama letak dah di sana sifat-sifat yang merujuk kepada Allah itu Allah Maha Kaya. Kemudian kita nak faham pula apa makna Allah Maha Kaya. Sebab mentaliti kita manusia ni kaya tu kita faham banyak duit kan? Banyak harta, rumah besar, kereta besar, dah. Allah banyak duit, Allah banyak harta, Allah ada kereta besar, Allah ada rumah besar. Dah. Kan? Yang dimaksudkan Allah Maha Kaya, yang kata kaya tu makna kaya tu tidak memerlukan apa-apa, tu baru kaya. Kita ni belagak kaya, hakikat tak kaya. Biar ada rumah besar pun tak kaya. Sebab kalau mu betul kaya, mu tak berhajat pada rumah. Tak payahkan rumah kalau kaya betul. Kalau kaya betul tak payah pakai kereta. Nak pergi mana, pergi terus, jam celik sampai dah. Tu betul kaya. Tak berhajat pada kereta, tak berhajat pada harta benda. Kita ni sebab miskin sebenarnya, sebab tu berhajat pada harta, hajat pada duit. Tapi Allah yang dikatakan Maha Kaya tu tak berhajat langsung kepada apa-apa pun. Tak payah kata duit, apa-apa pun. Allah tak berhajat pada apa-apa pun. Termasuk diri kita semua, Allah tak berhajat pun pada kita. Tapi kitalah yang berhajat kepada Allah. Maka yang maksud tak berhajat pada apa-apa itulah istighna. Itu maknanya Allah Maha Kaya. Kemudian kita belajar pula yang kedua, iftikar. Apa makna iftikar? Makna iftikar setiap sesuatu itu berhajat pada Allah. Tadi kaya tadi maknanya Allah tak berhajat pada apa-apa. Iftikar patah balik. Setiap yang apa-apa tu berhajat pada Allah. Itu makna iftikar. Allahus Samad. Itu ayat dia pendek dua patah kataannya. Allahus Samad. Tapi buka kitab tafsir apa makna Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Tafsir panjang. Bahagian perkataan dua je, Allahus Samad. Tapi maknanya semuanya berhajat pada Allah. Tu maksud As-Samad. As-Samad, As-Samad tu Allah. Makna As-Samad tu setiap sesuatu semua berhajat kepada Allah. Setiap sesuatu semua memerlukan Allah. Tiba-tiba ada orang tak perlukan Allah, biadab, kurang hajar punya makhluk, tak sedap ke diri. Padahal dia boleh lahir ke bumi ni pun Allah yang lahirkan. Dia boleh menapah, Allah bagi napah. Tiba-tiba dia tak berhajat pada Allah, dia kata. Dia tak memerlukan Tuhan. Ni makhluk yang sangat jahat. Lebih jahat daripada setan, iblis lagi. Setan tu tahap laknat dah. Dilaknat oleh Allah, tapi ada manusia lebih jahat daripada setan. Sebab apa cakap gitu? Sebab setan pun, jahat-jahat iblis, jahat-jahat setan takut dengan Allah, dan dia tetap berkata dia memerlukan Allah. Yang jahatnya setan yang sampai Allah murka sangat, Allah marah, dia halau keluar daripada syurga, dilaknat oleh Allah, sebab tak ikut perintah Allah. Bukan tak memerlukan Allah, dia tak ikut je apa perintah Allah. Sujud pada Adam, dia ingkar. Itu saja laknat tu. Ini ada orang langsung tak berhajat pada Allah, lebih teruk daripada setan. Maka memang tidak ada tempat yang lebih layak melainkan neraka Jahannam di dalam akhirat nanti. Itu sejahat-jahat manusia. Kan? Itu. Jadi kita nak belajar ni iftikar. Setiap sesuatu itu berhajat pada Allah. Kemudian dia tunjuklah sifat-sifatnya. Semua sekali ada 9 sifat yang dikatakan iftikar tu. Kemudian sini dia nak bicara lawan dia. Kita sambung. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, lawannya daripada yang mustahil. Jadi lawan kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah pada sudut iftikar. Daripada yang mustahil itu 9 pula. Patah balik. Sebab 9 tu sifat iftikar, lawannya pun 9 jugalah. Maka jadilah 9 campur 9 jadi 18 sifat. Jadi 18 sifat. Maka 18 sifat inilah masuk di dalam iftikar. Nak? Dia kena cek balik yang dulu lah.
Saya nak ulang balik, dah lah kena berhenti isyak. Betul tak? Lepas tu tak ada makan. Tak ada makan boleh tahan kira. Jadi nak ulang balik, letih lah. Kan? Sebab bicara dah dulu sebelum ni. Jadi ingat balik lah. Nota-nota lama cuba cek balik tengok. Kita tak ulang balik dah. Jadi ingat balik je. 9 yang wajib tu, iaitu wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Itu semua masuk dalam iftikar. Lepas tu campur 9 lagi. Mana 9 lagi? Lawan dia. Lawan bagi wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Tuhan itu esa, tidak berbilang-bilang. Lawannya berbilang-bilang. Kudrat, Allah Maha Kuasa. Lawannya lemah, al-ajzu. Kemudian iradat, lawan iradat kehendak, lawannya karahiyah, tak berkehendak, maknanya benci. Lawanlah semua lawan-lawan balik. 9 yang wajib, 9 yang lawan, campur dua-dua jadi 18. Kata Syekh. Maka jadilah 18 sifat. 18 sifat ni duduk dalam iftikar. Maka ke 18 ni lah menjadi bukti bahawa setiap makhluk memerlukan Allah. Contoh wahdaniah itulah kita nak bagi ingat balik. Wahdaniah artinya Allah esa. Esa zat, sifat dan af'al. Maksudnya diri Allah tunggal, tu saja diri Allah, tak ada diri yang lain. Sifat Allah pun itu saja, satu je, tak ada sifat-sifat yang lain. Dan perbuatan Allah satu tu je yang ada pada Allah, tak ada yang lain. Maka bila tinggal satu tu je, tak ada yang lain, maka tak ada tempat lagi kita berhajat melainkan pada yang satu tu lah. Contoh Tok Guru Siddiq Noh buat contoh. Dia kata dalam kampung ni ada satu je kedai runcit, kedai lain semua tak berani buka lagi PKP, kan? Satu tu je yang buka pun. Yang buka tu pun habis kena beratur, nak kena tembak kat dahi, kan? Satu tu je buka. Jadi leceh macam mana, payah macam mana pun, tak ada siapalah kita ni nak berhajat pada kedai lain, kedai dia. Kalau kedai tu kedai kafe Cina pun dah, kedai lain tak buka, terpaksa gak pergi kedai dia sebab satu tu je. Tu masuk tunggal tu. Jadi macam tu juga Allah yang Maha Esa, Allah tu satu je. Bila Allah satu, tak berhajat pada lain lah, hajat pada Allah semata. Tapi bila tak kenal Allah tu satu, tu yang berhajat pada yang lain. Itulah manusia ni. Berhajat dengan Tok YB, berhajat dengan ketua kampung, minta tolong tak salah, tapi jangan berhajat. Berhajat dengan doktor supaya bagi sembuh penyakit, berhajat dengan Tok Bomoh, berhajat dengan dukun. Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari kata, makhluk ni umpama bayang-bayang, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Bagi baik pun tak boleh, bagi buruk pun tak boleh. Pegang situ kemas-kemas sampai mati. Pegang elok-elok. Ni akidah kita. Sebab nak balik tu, nak masuk pintu syurga ke, nak masuk pintu neraka, ni lah keputusan dia. Kena selesai dulu sebelum mati. Sebelum Israel sampai, yang ni kena clear dulu. Ingat tanam habis-habis dalam hati ni, makhluk tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Saya ni mengajar ni tak boleh bagi faham dan tak boleh bagi bodoh. Bagi pandai tak boleh, bagi bodoh pun tak boleh. Habis siapa bagi pandai? Allah. Bagi bodoh pun Allah juga. Dan tu saya tolong sampai saja. Cerita aja. Cakap aja, baca aje. Nak tolong baca orang kata. Kalau nak harap baca sendiri kat rumah memang tak baca dah, betul tak? Tak baca dah, dengan kita pun tak baca. Kat sini pun baca, nak? Itu tolong baca je. Kitab pula tinggal kat surau memang tak baca. Jadi kita tolong baca. Tolong baca je. Lepas tu yang bagi faham Allah. Yang bagi tak faham pun Allah juga. Tu. Semua pegang gitu. Macam pergi jumpa doktor. Doktor ikhtiar je. Asbab saja. Kita pergi rawat je lah. Sebab Islam suruh rawat. Nabi pesan, Nabi kata sakit pergilah cari ubat, cari penawar. Jadi kita pergi cari ubat tu bukan nak sembuh, tapi pergi cari ubat tu sebab Nabi suruh. Nabi yang suruh, Islam suruh pergi. Soal sembuh tak sembuh tu Allah. Serah pada Allah. Itu baru tanam akidah yang tepat. Kita pergi tu berserah pada Allah, bukan serah pada doktor. Serah pada Allah. Allah, kalau kau nak bagi sembuh, sembuhlah aku. Kalau tak bagi sembuh, 18 doktor rawat aku pun takkan sembuh. Aku serah padamu ya Allah bulat-bulat. Aku dah ikut perintahmu. Mu suruh kalau sakit pergi rawat, aku pergi rawat dah. Itu perintah, aku taat dah. Kan? Adapun soal hasilnya
itu ketentuanmu ya Allah. Aku tak boleh campur tangan dalam urusan tu. Itu hakmu, itu kekuasaanmu. Sudah ada Allah, barulah tepat, barulah akidah betul. Jadi sihat tubuh badan pun sihat, rohani pun sihat. Tu baru hebat. Tu baru boleh layak masuk syurga. Ada orang pergi jumpa doktor sihat, badan sihat, jasad sihat, rohani sakit. Mana rohani sakit? Pergi jumpa doktor sihat tubuh badan. Lepas tu nak berhajat sangat pada doktor. Doktor dapat sembuh, cium sampai ke lutut cium. Ngasih doktor Allah. Kalau tak ada doktor mati dah saya. Cakap gitu. Nah, dia tak nampak tu jasad dia memang sihat, tapi rohani habis dah, tenat dah rohani. Rohani roh dia tu rosak sangat dah, akidah dah sonsang lari. Sebab dia nampak yang menyembuhkan doktor. Mujur hidup dan taubat. Bila hidup lagi makna ada peluang taubat. Cuba kalau mati. Hati tu dah berpaut dengan doktor. Berhajat sangat doktor boleh sembuhkan. Tiba-tiba mati. Mati Islam, mati kafir. Jawab sekali. Tak rosak akidah. Lepas tu kita ni dalam masalah wabak ni, bukan soal corona menjadi orang cakap apa, kayu pengukurnya. Tapi yang jadi masalah, mati tu Islam ke kafir. Tu nak kena bicara tu. Soal mati, semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tak mati corona, mati benda lain. Mati belaka. Elak macam mana pakai mah tak buka, sampai rumah tak buka mah. Nah, bagus sungguh lah, jaga sungguh. Kerajaan kata jarak 1 meter, dia 1 kilometer jarak. Allah jaga sungguh. Dalam duk jaga mati. Dah, mati mana? Jatuh telanggar batu. Tergolek, kebuk, jatuh kepala dulu, mati. Mati juga. Jadi bukan bicara pasal penyakit tu. Contoh gini, habis dah corona ni, kita ingat selesai segala-galanya. Kita pun sono habis dah corona. Belum tentu Allah turunkan wabak lain pula. Apa cerita kalau Allah turunkan wabak lain pula? Dan jangan ingat corona je, penyakit lain banyak lagi. Penyakit jantung ada, ceng manis ada, AIDS ada, kan? Macam-macam lagi, denggi, macam lagi penyakit ada, kan? Jadi bukan salah corona. Kita cuma ikhtiar menjaga apa yang telah dikatakan oleh pihak yang alim ataupun tahu bahagian tu. Seperti mana aku akan sebut, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Yang tahu bahagian medik-medik ni, bahagian kesihatan lah. Jadi kesihatan kata kena jarak-jarak 1 meter, kena basuh tangan, gini gitu gini. Jadi kita ikut tu sebagai ikhtiar. Tapi yang menjadi ketakutan dalam hati kita bukan pasal tu. Ketakutan kita iman ke kafir, Islam ke kafir, tu yang kita jadi takut. Tu yang kita kena buat betul-betul. Ada orang dibicara, dia kata, kita ni apa semayang jarak-jarak, masjid habis tutup belaka semua. Dia marah. Dia batang hidung tak nampak masjid pun. Nampak? Tak nampak pun. Selipar dia tak pernah hilang kat masjid. Dah tak pernah datang masjid, nak hilang je dah. Kan? Tak ada. Tapi dia paling bising ni. Apa masjid tak buka? Semayang jarak-jarak apa dia ni? Alamak. Kan? Bila buka masjid, tak nampak pun datang. Jadi dia kata, kita ni takut Allah ke takut corona? Sembang kedai kopi, tepuk meja terbalik cawan. Takut Allah ke takut corona kita ni? Tengok-tengok pakai seluar pendek. Mah pakai ni tutup mulut, siap dengan tutup mata. Tapi seluar pendek. Kita kata mu tu. Doktor suruh tutup mulut, mu tutup mulut. Allah suruh tutup aurat, mu tak tutup aurat. Dah, mu nak bicara takut Allah, takut corona. Kalau betul mu takut Allah, mu tutup aurat dulu. Kalau doktor suruh tutup, mu boleh ikut. Dah kalau Allah suruh, patut 2 kali ikut lagi. Sebab Allah lebih besar daripada doktor. Tengok dekat hospital ke, artis-artis sebagainya, kita tengok doktor. Kata yang Islam, kafir pakai tudung. Frontliner. Kena sebab takut nanti rambut dia kena corona, tutup hampir ni kepala, tak nampak apa. Tutup aurat dah tu.
Tengok, Allah hantar satu wabak, Allah hantar satu penyakit, satu dunia ikut syariat Islam. Yang kafir-kafir pun habis tutup aurat. Nak tunggu kerajaan perintah suruh tutup aurat. Tak lut. Berapa kali tukar kerajaan macam tu juga. Nak kerajaan Allah perintah, satu dunia ikut. Tak boleh nak kata apa. Tu nak menunjukkan lahul mulku wa lahul hamdu. Tu kita baca Fahmayah untuk imam. Bagimulah segala kerajaan, bagimulah segala pujian. Allah milik segala-galanya. Nampak kuasa Allah. Tak payah hantar tentera besar-besar. Allah hantar corona kecil sampai mata kasar tak boleh nampak. Hebat Allah Ta'ala. Kalau tak nampak juga, sebab itulah orang yang beriman bila didatangkan ujian dan musibah padanya, maka bertambah imannya. Mungkin ni kita nampak corona ni, Allah, kita makin memuji Allah. Allah hebat Engkau ya Allah. Engkau hantar corona benda kecil je, habis dunia tunduk padamu ya Allah. Hebatmu ya Allah. Kami ni nak bagi manusia tunduk dengan kami, kami terpaksa cipta senjata besar-besar. Buat torpedo, buat kereta kebal. Habis senjata besar-besar kami buat. Itu pun tak semua manusia boleh tunduk dengan kami. Mu hantar corona kecil, bukan torpedo, kecil sampai tak boleh tengok dengan mata kepala. Satu dunia tunduk padamu ya Allah. Hebat sungguh kekuasaanmu ya Allah. Tu bertambah iman, bertambah yakin, bertambah yakin. Ada pun orang kafir bila dihantarkan bala seperti pada mereka, semakin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Lagi dia bising adalah nak petikai sana, petikai sini. Sampai bila ni PKP ni? Habislah bisnes kami ni, merudum dah ni. Dah kedai tak boleh nak buka. Yang dia nampak dunia. Kalau kafir, memang kafir tu lain tak pelik mana dah. 3 lain atas dahi. Ni kopiah atas kepala pun cakap gitu. Kan? Yang Islam pun bising tak sana komplain. Yang dia fikir dunia dia. Dia tak fikir ni Allah bagi ni corona sampai tak boleh keluar rumah. Allah nak suruh ibadat banyak-banyak. Mu dulu semayang tinggal banyak mana? Qada baliklah, solat taubat, hafal Quran, baca Quran, jaga rumah tangga, ahli keluarga. Kan? Adalah hikmah dia. Ni kami tutup sekolah lama. Mak bapak telefon. Ustaz, bila sekolah nak buka Ustaz? Kenapa? Ya. Dah jenuh dah jaga anak kat rumah ni Ustaz. Tu kami kata tu anak puan sendiri tu puan kata jenuh. Bayangkan kami dengan dia tak ada pertalian apa-apa puan. Kami guru je. Ayah dia pun bukan, abang dia pun bukan. Jadi bayangkan macam mana kami jaga dia. Itu pun kalau kami rotan sikit bising kan. Nah, ini hikmah Allah bagi. Duduk 3 bulan kat rumah, mak bapak sendiri pun tak boleh tanggung. Kata Allah letih lah. Nak suruh semayang lihat. Macam tu. Baru tahu. Itu dia jaga anak dia tak samai. Kami Tafiz Muslimin 70 orang. Tafiz Muslimat 40 orang. Semua sekali kat 100 lebih. Bayangkan nak jaga 100 lebih tu. Dia jaga kat rumah anak-anak dia berapa orang? Dia 4-5 orang. Kami 100 lebih nak jaga ni. Siang malam lah tu. Tengah-tengah malam bangkit nangis-nangis tak boleh tidur. Nak pergi kencing je. Tandas sebelah tu. Pergi bilik kami. Suruh teman. Pergi bangun. Kan? Lepas tu bising. Ni Allah bagi hikmah. Tu lepas ni siapa komplain siap. Bubur. Orang tahu macam itulah Allah nak ajar kita. Jadi kita ambil nilai apa yang Allah beri ni semuanya ada manfaat. Walaupun pada luarnya nampak buruk, ialah penyakit kan, zahirnya nampak buruk, tapi batinnya sebenarnya penuh dengan kenikmatan yang Allah selindungkan. Seperti buah durian. Durian berbuah lagi durian. Habis dah lah. Buah durian luarnya berduri, dalamnya isi manis. Siapa sangka buah luar duri, dalam manis? Siapa sangka? Macam tu juga corona. Luarnya nampak penyakit, lupa-lupa dalamnya penuh kenikmatan. Kan? Macam kami pun para asatizah ni, kami ustaz-ustaz ni selalu duk sibuk lah keluar mengajar sana sini. Kadang-kadang tak ada nak telaah kitab. Kadang-kadang dalam kereta tu lah dan sekejap tengok kitab, nak revise balik, ingat balik masa mengaji dulu. Lepas tu nak ngulang ayat Quran. Tapi bila kena PKP ni tak keluar mengajar mana? Duduk rumah. Kita sambung lah. Nak telaah kitab kita, Quran kita, jadi penuh dengan hikmah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Orang jawab, boring lah, tak tahu nak buat apa kat rumah. Boring apa? Quran tu apa? Quran. Kan? Quran ada 114 surah. Baca dah habis semua 114. Ada jawab boring. Tu. Jadi ini dia. Jadi 9 campur 9, 18 itulah semua dalam iftiqar.
Dan jika dihimpunkan yang 24 yang masuk pada istinad, ingat balik dulu, istinad dulu adalah 24 semua sekali. Kita belajar dulu, ingat balik. Istinad dulu 24, di mana 11 sifat yang wajib, 11 sifat yang lawannya, 11 campur 11 baru 22. Kemudian campur yang harus dan lawan bagi harus. Harus satu, lawan bagi harus pun satu. Jadi 22 campur lagi 2, jadilah 24. 24 tu istinad. Dalam istinad. Kemudian dikata 24 yang masuk pada istinad dengan yang 18 yang masuk pada iftikar. Kemudian 18 yang kita belajar saat ni, iftikar 18. Jadi 24 campur 18, berapa dapat? Tak ingat dah, enggaklah. Jadilah 42. Dia tulis sini. Jadilah 42. Demikianlah yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jumlahnya 42. Mana 42? 24 istinad, 18 iftikar. Termasuk dalam la ilaha illallah. Pandangan yang sedikit syadid, syadid maksudnya keras, ataupun pandangan yang sikit yang ulama yang memegang tinggi sikitlah darjat ilmu ni, maka kata ulama, siapa-siapa yang tidak tahu tentang istinad iftikar ni 24 dengan 18 ni, maka tak sah kalimah la ilaha illallah ni. Ni kita takut ni. Memang boleh sebut, semua boleh sebut, tak payah kata kita. Burung kakak tua boleh sebut, betul tak? Burung kakak tua boleh sebut. Ada satu orang tok guru, anak murid sayang ke tok guru, sampai kat birthday tok guru belikan hadiah. Hadiah apa? Hadiah burung. Burung kakak tua tu lah, boleh cakap tu. Bagi jenis burung mahalnya, bagi. Jadi bagi hadiah kat tok guru. Tok guru ni amalannya suka berzikir. Jadi dia sangkut burungnya ke atas tu, dia pun zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah burung ni hari-hari dengar kalimah tu, lama-lama boleh ikut dah. Burung pun ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Dengan kepala-kepala goyang burung. Tiba-tiba tak bunyi burung tu. Sekali tu tok guru balik mengajar, senyap. Tak bunyi dah. Selalu balik bunyi kat la ilaha illallah tu. Kita kan kita jadi. Tapi tak dengar. Bunyi tu tak dengar. Jadi kita tengok panjat, tengok sangka, tengok mati burung. Bila mati menangis tok guru. Nangis tak isak-isak macam budak-budak nangis. Lepas tu anak murid pun datang, tok guru, kenapa menangis teruk sangat ni? Tok guru kata burung mati. Lah pasal burung mati, tak apalah tok guru, tak payah nangis lah. Kami beli yang lain, banyak lagi kami boleh beli. Tak payah risaulah, kami beli burung yang lain. Kata tok guru, aku nangis ni bukan sebab burung, aku nak burung yang lain. Tapi aku nangis ni sebab aku tengok burung ni masa hidupnya, dia boleh ikut aku baca la ilaha illallah. Tapi saat dia mati, dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Aku takut nasib aku macam nasib burung. Masa hidup ia gagah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat mati tak boleh sebut Allahu akbar. Tu aku takut. Tu yang sebab aku nangis, kata tok guru tu. Tu. Maknanya ni kita kena takut. Kan? Bahagian sebut memanglah boleh sebut, mana tak boleh sebutnya. Kambing golek depan. Kan? Majlis tahlil. Boleh sebut, kuat lah tu sebut. Nampak? Memanglah boleh sebut dunia. Dah nak mati esok. Ingat senang, kan? Jadi inilah kita kena pegang betul-betul, pegang kemah-kemah. Doa pada Allah selalu supaya mendapat husnul khatimah, mati yang baik. Mati yang baik ini ialah mati mengucap la ilaha illallah. Itulah mati baik. Bukan mesti wajib mati senyum. Tengok kawan tu tak senyum mati. Teruk ni rasa, teruk ni kena. Tengok mati tak senyum. Lah. Bukan kira senyum tak senyum. Mati baik boleh sebut la ilaha illallah. Okey. Nak macam mana dah muka dia jenis muka garang. Masa hidup pun memang payah nak senyum. Muka dia memang bekas tentera punya muka. Memang cengih lah muka. Tak apalah, mati pun macam tu kah. Bukan pasal senyum. Kita nak boleh sebut la ilaha illallah. Minta selalu pada Allah Ta'ala. Doa sungguh-sungguh. Itulah pengakhiran. Dia bukan, kalau Allah kira pengawalan,
dari sekarang kita boleh didik diri kita jadi baik, tak apa dah. Tapi masalah Allah bukan kira yang awal, Allah kira yang akhir. Last sekali tu, biarlah kita cemerlang macam mana juara pun masa kecil dulu, juara tahfiz se-Malaysia. Oh hebat, hafal 30 juzuk Quran dalam masa 2 tahun sahaja. Oh hebat. Bahagian awal, bahagian akhir belum tentu selamat. Nak bahagian istiqamah tu payah. Nak maintain, nak kekal diri kita dalam keadaan kebaikan, oh payah. Kalau Allah kira awal, kita buat baik-baiklah awal ni, lepas tu hujung biar awak tak kisah pun tak apa. Tak apa kalau gitu. Masalahnya tak, Allah ambil yang hujung. Walaupun awalnya baik tapi hujung tak baik, mampu kita. Tu. Jadi sebab tu bila kita tak tahu bila akhir kita, kena sangka tiap-tiap hari akhir kita. Macam sahabat kita yang baru meninggal dunia, baru-baru ni pun tak sangka dia nak meninggal bila. Tahu-tahu pergi dah, kan, dengan jalan cara dia, asbab dia. Mana nak tahu. Yang jemaah kita yang hari-hari dengan kuliah tengok-tengok, esok tak ada. Tapi bukan sinilah, jemaah lain. Ustaz jangan cakap yang dengan kuliah ni, yang cakap yang tak dengan kuliah. Baik. Iaitu tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya. Jadi maksud la ilaha illallah tu, la ilah, tak ada Tuhan. Apa makna tak ada Tuhan tu? Tuhan tu makna apa? Maka ulama ni syarah, maknanya tiada Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, illallah, melainkan Allah. Jadi itulah makna Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan tu kaya, tidak berhajat kepada apa-apa, kemudian setiap sesuatu berhajat kepadanya. Itulah Tuhan. Jadi kalau kita berhajat kepada sesuatu yang lain daripada Allah, maka itulah jadi Tuhan kita. Habis. Berhajat kepada duit, duit jadi Tuhan. Jadi bukan la ilaha illallah dah, la ilaha illa fulus. Tak ada Tuhan melainkan duit. Habis, rosak akidah. Kan? Ada orang dia gila jawatan. Biar tak ada allowance besar pun janji jawatan dapat. Gila nak jadi tok pengerusi, contohlah, tak ada siapa-siapa contoh. Padahal allowance tu bukan tinggi sangat pun. Tapi berebut. Tak nak bagi kat orang. Gila jawatan nama dia. Kan? Ada orang gila harta. Dia kata tak ada harta ni mampu aku. Dia ingat harta tu bagi nyawa ke dia. Kan? Dia tak nampak Allah. Habis rosak. Orang-orang macam ni lah dikhawatiri, takut-takut matinya tak dapat mengucap la ilaha illallah. Jadi biar kita clear dan faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah, yang dikatakan Tuhan yang sebenar itu. Sebab tu bila kata Tuhan, kita sanggup buat apa saja untuk dia, demi dia, apa pun kerana dia. Baru betul. Kenapa kerja ni? Kerana Allah. Jangan kita pandang ibadat akhirat ni saja kerana Allah. Jadikan dunia kita jadi akhirat. Akhirat dah. Dunia tu jadi akhirat. Tak ada masalah. Nak meniaga lah. Meniaga kerana Islam, untuk bantu ekonomi Islam. Kan? Jawab gini, aku rugi tak apa, yang penting aku boleh tolong meniaga untuk umat Islam. Tak apa dah. Contoh jual air soya. Banyaknya air soya ni Cina kafir buat. Jadi kita kesian orang Islam nak minum juga air soya. Air soya bukan haram, tapi dikhawatiri beli kat kafir, kita tak tahu macam mana penghalalan dia tu. Dia jaga ke tidak periuk apa semua. Jadi kita orang Islam buat. Tengok-tengok rugi ataupun untung tak banyak, sebab supplier nak dapat pun susah. Kalangannya orang dia juga. Jadi tapi kita buat juga. Kita buat niat Allah, aku buat ni untuk agamamu ya Allah. Aku yakin rezeki bukan datang daripada manusia. Aku yakin rezeki datang daripadamu. Aku susah ni pun ujian daripadamu ya Allah. Esok aku senang pun anugerah daripadamu ya Allah. Pegang situ kemah-kemah. Niagalah.
InsyaAllah Allah bagi. Kalau tak kaya pun hidup tu tenang. Kita nak ketenangan, kita nak kebahagiaan. Apa guna kaya raya tapi tak tenang? Apa guna hidup mewah tapi tak bahagia? Apa guna hidup kaya raya jadi jutawan tapi selalu ditegur, dikritik oleh alim ulama? Siapa dia? Tu Muhammad Sajjad. Muhammad nama dia? Ke Sajjad saja? Saya dengar kata dia orang beruah. Betul? Oh, sudah. Ada malu kampung ni. Aduh. Buat hal lagi. Tapi hidup dia kaya raya, jutawan. Patut jadi jutawan steady lah. Steady macam mana? Lawan hukum Allah. Ni dia ugut pula Dia kata ginilah. Kalau payah sangat saya keluar Islam, baru puas hati ustaz-ustaz semua. Marah. Sebab ustaz-ustaz kecam dia. Dia buat gambar separuh bogel dia tu, kan? Jadi ustaz-ustaz marah. Jadi dia bengang. Dia kata ni hak diri saya nak pakai apa itu hak diri saya. Kalau payah sangat ustaz semua marah-marah, saya keluar daripada Islam. Lepas tu ada pula ustaz, tak semualah, ada seorang dua ke macam tu, pertahan. Dia kata kalau macam ni lebih baik kita jangan kecam dia. Sebab kalau dia keluar Islam, lagi mudarat, lagi besar. Jadi kita jangan kecam dia. Pada ayat tu kalau orang tak ngaji, dia anggap betul. Betul ni. Kita jawab, betul. Tu jawab. Kalau macam ni kita berlonggar dengan hukum. Esok ada orang nak minum arak, kita pun marah, apa yang minum arak? Okey lah. Kalau tak nak, saya bagi dua pilihan. Nak bagi saya minum arak ke atau saya keluar Islam? Kita pun kata, macam tu awak minumlah arak. Berleluasa arak. Lepas tu ada orang tak nak semayang. Kita kata, semayang okey, awak bagi saya pilihan. Bagi saya tak semayang ke atau saya keluar daripada Islam? Kita pun kata, kalau keluar Islam lagi teruk. Tak apalah, tak payah semayang. Habis semua tak payah semayang. Kita masuk masjid, ingatkan PKP dah habis semua tak nak semayang. Dah ingat boleh longgar macam tu? Mana boleh. Kita tegas dengan hukum. Hukum ni ada dua, ada sawabit, ada al-mutaghayyirat. Sawabit yang tetap, bila Allah dan Rasul dah tetap sampai bila-bila. Al-mutaghayyirat baru boleh diubah-ubah mengikut keadaan. Kena mengaji. Jadi kalau kita bukan orang yang mengaji, jangan cakap lebih. Takut kita tersalah cakap dalam bab agama. Jadi kena tanya alim-alim ulama. Benda sawabit tak boleh berkurang-kurang. Soal semayang, soal aurat, soal yang Allah telah tetapkan tak boleh ubah. Melainkan ada barang khilafiyah dalam masalah batasan aurat, takat mana, itu mungkin ada khilaf. Tapi bila sebut aurat, wajib hukumnya tutup. Ada ulama berpegang pula mana-mana hukum yang dikata wajib, kemudian ada orang turunkan taraf wajib tu. Makna dia kata jadi sunat atau harus, maka hukumnya jadi kapi. Jangan buat main. Contoh, solat fardu ni wajib, semayang isyak wajib. Tiba-tiba ada orang datang celah mana dah, dia kata mayang isyak kan wajib, mayang isyak sunat je, kapi dia. Kalau gila tak main lah. Gila ni otaknya tak waras. Tak apa, dimaaf. Ini yang waras, cakap gitu. Tak boleh. Hukum aurat ni wajib, tiba-tiba dilonggar-longgarkan. Mana boleh. Dia nak ugut, nak keluar Islam. Jawab balik kepada dia, kamu mengingkari perintah Allah tu pun takut-takut sudah terkeluar daripada Islam. Allah kata haram ni, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Kamu ingkar, takut-takut dah terkeluar daripada Islam. Mu tak payah ugut nak keluar Islam. Macam contohlah, orang mabuk, kita marah dia mabuk. Kita kata jangan minum arak, mabuk. Okey, saya bagi pilihan ke awak. Sama ada awak nak benarkan saya mabuk minum arak atau saya langgar ni tiang TNB. Kita kata kalau langgar tiang TNB lagi mudarat, tak apalah, bagi dia mabuk. Dengan ingat dia mabuk tu confirm dia selamat, lagi 4 tiang TNB dia langgar. Betul tak? Jadi sama juga dalam masalah ni. Dia nak ugut keluar Islam, perbuatan dia tu boleh menjerumus kepada keluar Islam walaupun dia tidak ijtihad. Lepas tu jangan. Sebab tu dalam bab ni kita kena tegas. Para asatizah kena tegas lah. Ini bila orang buat itu oak-oak dalam hukum agama, akhirnya orang berlonggar-longgar dengan hukum agama. Jadi bila longgar-longgar hukum agama,
Apa lagi ada pada Islam kalau begitu? Dimain-mainkan begitu. Tak boleh lah. Kan? Tu. Jadi, kerah ustaz malam ni. Buat poster, buat gambar api. Lepas tu tak ada makan. Tu yang kerah tu. Dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Okey? Atau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada melainkan Allah sahaja. Jadi tak ada Tuhan yang sebenar-benar disembah melainkan semata-mata Allah. Itulah makna kalimahnya la ilaha illallah. Jelaslah. Kita berhenti kat situ. Nanti kita akan sambung apa nama tu? Allah habis koyak. Kita sambung kat bermula. Bermula. Kemudian boleh tak saya ambil masa sikit je? Kan? Allah ikut sangat pun peraturan. Lebih kurang lah. Kita nak jawab, ada orang tanya soalan, jadi kita tolong jawab lah. Dan soalan tu kita kongsi bersama lah. Soalan tentang hukum mengambil gambar. Ambil gambar, lepas tu kat belakang gambar tu ada orang tak tutup aurat, ataupun gambar yang kita ambil tu menyiarkan gambar orang tak tutup aurat. Jadi apa hukum? Bukan kita yang tak tutup aurat, orang dalam gambar tu, tapi kita yang ambil gambar. Ataupun kita share gambar tu kat WhatsApp ke, kat mana ke, kan. Jadi apa hukum? Dalam masalah gambar yang bukan secara pandang live gini, adapun gambar yang dirakam, dicetak ataupun di sebalik cermin, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama. Maka ada yang mengharuskannya dengan syarat bukan tujuan qasad hatinya untuk menunjukkan aurat tu. Contoh yang dikatakan harus, kata ulama, seperti para wartawan. Dia nak ambil satu-satu masalah lah, kes ke, kemalangan ke apa ke, dia tengah baca berita. Jadi orang lalu lalang kat belakang tu tak perasan ada pakai skirt, tak pakai tudung, kasut pendek. Jadi itu dikira mendedah aurat. Maka di sini kata ulama harus, kerana tujuan ambil tu bukan nak tunjuk aurat orang tu, tapi dah orang tu lalu lalang kat belakang, susah nak kawal. Yang itu dimaaf. Hukumnya harus. Tetapi wajib kepada kita yang menonton itu menundukkan pandangan. Ini baca berita tu kita tak tengok skirt belakang, dia pun zoom. Itu haram. Yang tengok tu haram. Ada pun masa tu bukan niat dia nak tunjuk aurat tu. Itu hukumnya harus. Kerana kaedah ulama, idza daqal amru ittasa'a. Ya, artinya apabila sesuatu tu terlampau sempit, agama hukumnya diluaskan. Maknanya Islam bukan mengongkong ketat gitu. Tapi bila terlampau sempit, diluaskan, dilonggarkan sedikit. Al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Dan kita tak berlebih-lebihan. Satu hajat itu diraih sekadar yang perlu. Maknanya kalau hajatnya untuk tujuan nak baca berita, raih atas baca berita itu saja, tapi jangan lebih-lebih lah. Itu pada hukum syarak. Adapun pada hukum ahli sufi, para wali Allah, ahli-ahli tasawuf, mereka guna kaedah ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya berhati-hati. Maka mengikut kaedah ihtiyat mereka guna kaedah ma ada ilal haram fahuwa haram. Apa-apa saja yang membawa kepada haram, maka hukumnya haram. Maka kalau pandangan ahli sufi, ahli tasawuf, mereka menolak. Mereka kata tetap tak boleh juga. Jadi ikut kita lah. Bila kita nak share kat dalam WhatsApp, kalau kita ni jaga sangat amalan kita dengan Allah Ta'ala, sebaiknya jangan. Kalau ada gambar yang di dalam gambar tersebut ada orang buka aurat walaupun sedikit, takut-takut kita menyebarkannya gambar aurat tadi, padahal walaupun bukan tujuan kita yang itu. Itu yang sebaiknya. Tetapi di sana ada juga hukum yang diringankan sedikit. Hukumnya harus mengikut qasad, mengikut niatnya. Kan? Al-umuru bimaqasidiha. Setiap satu pekerjaan itu bergantung pada niatnya. Tengoklah, niat dia nak tunjuk aurat orang ke, niat dia nak tunjuk berita tu. Nak tunjuk berita tu. Dan begitu tak apa.
Kemudian kata ulama, kalau perkara tu terpaksa nak tunjuk juga benda tu, maka boleh tunjuk, tetapi dengan kadar-kadar yang orang cakap sedikit sajalah, memadai ataupun dikaburkan. Contoh kes sajak tadilah. Nah, kalau cakap saja sajak ni tunjuk gambar dia tak senonoh, orang tak faham apa makna gambar tak senonoh. Kita pun tunjuk gini, tapi dikaburkan sedikit, tapi sekira-kira nampak gambar dia seksi tadi tu. Oh, dia pun astagfirullahalazim. Astagfirullah. Nampak astagfirullah, tengok 2 kali. Nampak? Jadi yang itu dikatakan harus. Sebab apa? Sebab nak menerangkan pada orang tadi. Tapi saja-saja bukan nak cerita tu, tapi memang nak tunjuk. Sedapnya. Sajak pun sedap, jadilah sajak gitu. Yang tu pun haram. Sebab dia tengok tu bukan tujuan nak tengok permasalahan tu, tapi sebab nak tengok, memang nak tengok seksi orang. Ada pula kata, mana pula dosa Ustaz? Dia kan lelaki. Walaupun lelaki, tapi bila gambarnya menyerupai perempuan, hukumnya tetap haram macam perempuan juga. Kalau begitu, kartun tak apalah buat gambar bogel. Sebab tu kan kartun, bukan orang. Tetap tak boleh. Ulama melarang. Kartun ke apa ke tak boleh. Yang boleh bogel, binatang. Kita tengok kucing lama-lama pun tak boleh. Bonggong kucing. Tak masalah. Tapi kalau dengan syahwat, tak payah kata kucing. Tiang TNB haram. Ini ulama jawab dalam kitab fiqh. Dia tak boleh tengok tiang TNB. Tengok tiang TNB lain macam. Gitu. Maka ulama kata haram tengok tiang TNB sebab kerana syahwat. Mana nak tahu kan? Ada teruk sangat. Betul. Itu soalan selesai. Soalan kedua kita kongsi. Ada orang tanya berkenaan dengan orang perempuan jadi khalifah tahlil dan memimpin doa. Jadi orang lelaki ikut boleh ke? Okey. Gini, orang perempuan boleh jadi khalifah tahlil dan boleh memimpin doa dengan syarat yang ikut tu semua perempuan. Itu dulu. Kemudian tiba-tiba lelaki ada, tak ramai sebab lelaki tu hantar bini dia. Nanti nak ambil balik pula payah. Jadi duduk kat luar. Duduk kat luar, dengarlah sikit-sikit bila orang tu baca doa, dia pun amin. Boleh tak? Boleh. Tak boleh campur lelaki perempuan. Lelaki duduk asing luar. Kemudian perempuan itu mesti memperlahankan suaranya. Dan tak boleh dilunak-lunakkan suaranya. Mula-mula baca ni tengok ada lelaki datang, lelaki pula duda. Allahumma. Boleh. Haram. Nampak? Itu baru jadi aurat. Kerana asal pandangan ulama, Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dia kata majoriti ulama mengatakan suara perempuan bukan aurat, tetapi jika dibaca dengan lunak-lunak sehingga menyedapkan lelaki mendengarnya, baru jadi aurat. Jadi kalau baca cakap biasa tak apa, tapi buat sedap-sedap tak boleh. Nampak? Jadi kalau kita angkat telefon, orang lelaki telefon kita, lelaki tu bukan suami kita ataupun urusan jual beli kat kedai, boleh kita bercakap dengan lelaki yang ajnabi, yang bukan daripada suami kita atau ahli keluarga kita, boleh. Tetapi jangan dilunak-lunakkan, jangan buat manja-manja. Lelaki tu, Assalamualaikum, ni Puan Munirah ya? Ya. Kenapa? Laki tu meleleh ni, keluar tak telinga. Itu haram. Jawab biasalah, ya saya. Gitu. Kena gitu. Sebab ini dalam hukum Islam. Laki ni pantang dicabar gitu siap. Nampak? Perempuan yang start dulu. Ni bahaya. Okey, baik. Lepas tu yang ketiga, soalan kedua selesai. Soalan ketiga kita kongsi. Dia tanya, kalau orang meninggal dunia, kemudian dah tanam, dia lambat sampai, jadi dia nak semayang solat jenazah lah, sebab kawan baik sangat, boleh semayang di kubur. Yang kata haram semayang kat kubur, itu semayang atas kubur baru haram. Kena faham. Mayang tepi kubur tak apa, atas kubur haram. Tak payah kata atas kubur, atas orang tengah tidur pun haram.
Kawan tu tidur dalam surau, penat, panas, mau lepas kait sawit. Dia datang masuk surau, semayang tu atas perut orang. Tak kena terajak. Sama kat kawan tu mati dah duduk dalam tanah, pergi semayang atas dia kenapa? Semayang tepi dia tak apa dah. Itu kena faham. Jadi yang ulama kata haram-haram tu maknanya bawah, contoh ni surau, atas ni, bawah ni kubur, atas surau, haram semayang atas tu. Tu maksud haram semayang atas kubur. Tapi ni kubur, semayang tepi dia boleh. Takkan nak korek balik. Kawan dah tanam semayang dia lah sebelah. Menghadap kiblat, jangan belakang kiblat, menghadap kiblat. Lepas tu jangan rukuk. Rukuk mayat bangun lah sekali. Kata mana ada rukuk mayat-mayat macam biasa. Itu dipanggil solat ghaib. Kemudian soalan dia tanya, lama mana boleh semayang? Manakala dia terlambat 3-4 hari boleh lagi tak? Okey, baik. Pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani kata 3 hari. Tetapi pandangan yang muktamad di kalangan ramai ulama mengatakan tidak ada bilangannya. Selagi mana mayat itu adalah ahli solat semasa hidup. Maksud ahli solat, orang yang memang jaga semayang. Bila dia mati, kita nak solatkan jenazah dia bila-bila pun boleh, kata ulama. Tak ada masalah. Yang tak boleh kalau orang yang tidak menjaga solatnya, bukan ahli solat, maka tak perlulah nak disemayangkan lagi. Cukup sekadar yang wajib masa mula-mula solat jenazah tu saja. Itu. Jadi moga-moga memberi manfaat kita bersama dan kepada yang menonton di dalam talian online ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.